tengok, oi, kita tengok pun rasa geli nak minum. Tapi benda tu tak bahaya, itu boleh minum. Dalam air tu sebenarnya ada benda. Ni kita menyimpang sikit lah. Zat air ni, dia satu zat yang istimewa. Kalau kita bacakan ayat-ayat Quran, dia punya zat-zat, dia punya molekul tu boleh berubah. Tapi kita tak boleh tengok lah, kena ada benda istimewa, alat istimewa baru boleh nampak perubahan dia. Bila kita baca ayat Quran, dia berubah jadi cantik zat dia tu. Ataupun kita cakap benda yang baik-baik, dia berubah jadi cantik. Tak payah baca ayat Quran pun, kita cakap benda baik-baik di tepi dia, zat dia berubah jadi benda cantik. Tapi kalau kita cakap benda-benda tak elok, zat dia tu, molekul-molekul dia tu berubah jadi benda-benda yang tak elok. Jadi benda yang tak cantik. Kita baca ayat Quran, kalau kita terupa nampak molekul dia macam batu permata. Tapi kalau kita cakap benda-benda mencabut ke benda tak elok kan, dia punya molekul tu berubah jadi benda yang menakutkan. Ni air, keistimewaan air. Kata orang, air ni adalah perakam yang terbaik lah, antara perakam yang terbaik. Kalau kita letak air di sebelah kita, apa kita cakap, apa kita buat, dia rakam sebenarnya. Cuma kita tak ada alat nak buat keluar dia rakam tu. Dia rakam dalam bentuk rupa dia. Kalau kita berbisik benda yang tak elok, air dalam cawan di depan kita tu dia berubah, molekul di dalam dia. Sebab itu tubuh badan kita ni 90% kata ahli sains ialah air. Bila kita kerasukan, masuk syaitan, masuk jin, kita bacakan ayat Quran, kalau nasib baik jin tu dia boleh keluar. Sebab apa? Air yang dalam badan kita tadi dah berubah. Molekul air itu berubah. Tu yang dia boleh keluar. Otak kita pun sama. Bila kita duk baca ayat-ayat Quran, otak kita pun cecair juga dalam dia. Dia punya zat air itu berubah. Itu keistimewaan air. Air ni dia perakam semula jadi yang hebat. Baik. Tadi kita selesai tugas yang pertama. Tugas pertama, satu-satu orang nak belajar agama, dia kena sucikan hati. Macam mana orang yang hati dia tak suci? Tak boleh datang kah? Kena datang juga. Kita bagi contoh dulu. Macam satu cawan dalam dia ada karat-karat kopi. Kita tuang air memang tak boleh penuh sebab dah seredak kopi ada di bawah tu. Tapi kalau kita tuang lama-lama, seredak kopi tu pun akan keluar juga. Bersih juga cawan tu tadi. Tugas yang kedua untuk satu-satu orang pelajar, khususnya pelajar agama, kita kenalah kurangkan hubungan dengan hal-hal keduniaan buat sementara waktu. Ini khususnya kepada kanak-kanak lah. Kita nak hantar sekolah agama kan, dia kalau duduk di kampung dia tak boleh jadi. Walaupun ada pondok orang mengajar di kampung dia, dia nak kena hantar pergi jauh sikit, duduk di pondok tu baru jadi. Sebab apa? Kalau dia duduk di kampung dia nanti, pagi sekali kawan dia panggil nak ajak lestik burung. Bila tengah hari dah rancang dah nak mandi sungai. Petang sikit dah rancang nak memancing dah. Petang lagi nak main bola sepak, malam pula nak main gitar kat tembok, malam pula nak tengok televisyen. Jadi perancangan dia tu banyak. Walaupun ada pusat pengajian dekat kampung dia tak boleh. Kalau duduk di rumah dia tak boleh sebab fikiran dia banyak cabang. Tapi kalau kita hantar pergi pondok jauh sikit, dia duduk situ. Fikiran dia kurang cabang. Di situ yang dia akan dapat banyak ilmu. Kan? Fikiran ni bila banyak cabang, yang tertinggal kat kita tu sikit lah. Contoh dia macam gaji kita. Sebulan dapat 3,000. Seronok tengok gaji kasar 3,000. Tapi cabang dia banyak. Untuk elektrik, untuk air, untuk telefon, untuk estro, untuk itu, untuk ini dah dapat kita sikit je. Bila cabang banyak dia tak boleh nak jadi. Jadi kalau budak-budak dia elok pergi hantar duduk asrama. Macam itulah contohnya zaman dulu. Hantar pergi pesantren, hantar pergi pondok. Yang kita dah berumur ni kita tak pergi dah lah. Cuma kita kena lapangkan waktu. Pada malam ada mana-mana ustaz mengajar, kita target dah. Malam ni aku nak bagi lapang waktu lah. Nak buang sekejap, tinggal sekejap. Hal-hal apa, masalah-masalah keduniaan ni tinggal sekejap. Nak datang nak belajar. Kalau kita tak sanggup korbankan keduniaan buat sementara waktu, memang sikit je ilmu masuk, tak banyak. Jadi tugas pertama tadi kena sucikan hati. Tugas yang kedua, kena kurangkan hubungan kita dengan hal-hal keduniaan buat sementara waktu. Tugas kita yang ketiga, kena merendah diri dengan ilmu dan dengan guru yang mengajar ilmu itu. Yang ni kita pun faham lah, mana-mana guru pun kita hormat lah kan.
Kata Imam Ghazali, berguru ilmu-ilmu agama ni samalah macam kita pergi jumpa dengan doktor. Kita menyerah diri kita. Kita faham doktor tu dia lebih arif, kita serahlah. Kalau dia kata kena dapatkan rawatan yang macam ni, kita pun ikutlah. Kan? Dengan guru agama pun macam tu juga. Bila guru agama kata ilmu ni begini, kita pun ikutlah. Kecuali lah kalau doktor ataupun guru agama ni tadi dia ajar sesuatu yang memang kita rasa lain. Rasa bisa dah ni. Kalau kita terasa macam tu, kita boleh bertikai lah. Kalau tak sampai tahap itu, apa yang doktor bagi, apa yang guru agama bagi, kita terima lah. Kata Imam Ghazali, dengan tok guru, dengan ilmu tu, kita kena merendah diri. Barulah mudah. Ya, barulah mudah nak dapat ilmu. Barulah mudah nak dapat roh ilmu. Kita pergi jumpa doktor, kita bawa rumah kita, dia kata ni sakit bahu. Sakit bahu, sakit bahu. Okey tak apa, saya nak cek di perut lah, buka baju. Dia apa hal pula ni? Sakit di bahu, nak suruh buka baju. Di situ kita boleh bertikai. Begitu juga bila kita belajar agama, ni tok guru hebatlah kononnya. Dia pun bacalah surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang ni dalam khutbah selalu orang baca. Maksud dia, sesungguhnya sembahyang itu menghalang, mencegah daripada yang keji, yang mungkar. Dan zikrullah adalah lebih besar. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata tok guru tu, berdasarkan ayat ini maka kita memang disuruh sembahyang. Tapi cuba tengok, dia kata zikrullah itu lebih besar. Disebabkan itu kita tak payah sembahyang pun tak apa, yang penting zikrullah.